Hari ini pemergian dia sangat luar biasa. Satu persatu Allah permudahkan. Saya masuk ke dalam liang bertiga. Saya duduk di tengah. Saya pegang pinggang dia. Saya turunkan dia. Saya ada ketakutan dalam diri. Saya takut berat ke apa, saya takut. Allahu Akbar. Dia cukup ringan. Cukup ringan. Masa saya sampai ke liang, saya tengok liang tu kecil. Saya cakap Allahu Akbar, lepas je. Tapi bila saya masuk dan saya yang turunkan dia dengan 5 orang lagi tu, saya pegang pinggang. Cukup ringan, Alhamdulillah. Saya dah senang hati. Ada lagi satu kemuskilan yang saya takut. Saya takut kalau dia dimasukkan ada sangkut. Sebab tadi saya tengok liang dia tak besar, tapi Allah tunjuk lagi dekat saya. Dia turun ke liang tanpa sangkut. Kepala tak sangkut, kaki tak sangkut, badan tak sangkut. Terus masuk dengan senangnya. Just a split second. Saya rasa lagi kebesaran Allah. Saya keluar daripada liang. Abang tu tinggal seorang, letakkan tanah kat kepala dia, tutup dengan kayu papan, tutup dengan tanah. Sekejap settle semua. Selesai pemergian dia yang cukup luar biasa bagi saya. Orang ramai tunggu dia. Orang ramai walaupun sekarang ni tengah Covid, orang tunggu sampai ke abang polis terpaksa buat kerja bagi tahu pasal SOP. Tapi orang masih tunggu sampai habis. Dan tadi kawan saya bagi tahu dekat area sana hujan. Allahu Akbar. Saya cakap Allah merahmati dia. Wallahu alam. Jadi pelajaran yang saya nak share, yang saya nak kongsi, yang berlaku real pada saya, kepada yang sedang menonton, yang tengah tengok live ni, yang bergelar isteri, adalah sebaik-baik isteri taat kepada suami. Buat sehabis baik untuk suami. Buat sehabis baik untuk suami. Kerana kebahagiaan rumah tangga, ekonomi sesebuah rumah tangga bergantung juga kepada sang isteri. Kalau isterinya luar biasa hebat, jangan risau pasal rezeki keluarga. Jangan risau pasal keamanan rumah tangga. Allah turunkan keceriaan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadilah seorang isteri yang mulia, yang baik. Barulah suami boleh menjadi suami yang baik, insya-Allah. Arwah, saya pernah bergurau dengan dia. Arwah bergurau dengan saya bergurau dengan dia. Kita ada satu habit mendengar surah Al-Waqiah setiap pagi. Sebab itu antara tips untuk orang rezeki. Sebab kata Rasulullah SAW, siapa yang mendengar surah Al-Waqiah di waktu pagi dan malam, dihindari dari kepapaan. Kalau tengok balik surah Al-Waqiah, akan ada perkataan bidadari. Saya usik dia baru sangat dalam minggu lepas. Dia cakap, "Bu, nampak tak surah Al-Waqiah?" Dia terus bidadari. Dia ni sebenarnya sangat jealous. Kalau sebenarnya kalau saya bagi pick up line kat sepatu Reunion, dia okey. Tapi jangan bagi pick up line bukan untuk lakonan, dia akan sangat jealous. So dia adalah orang sangat jealous. So bila saya sebut tentang bidadari,
Dia terus masam. Lepas tu saya cakap dia cakap bidadari itu bukannya I yang nak, Allah yang bagi. Sebab akan ada 3 golongan. Ini dalam surah Waqiah. Akan ada 3 golongan, iaitu golongan kiri, golongan kanan dan juga golongan yang terdahulu. Golongan yang terdahulu dan golongan kanan ini dilayan istimewa. Dia akan duduk di atas pan-pan yang bertahtakan intan dan berlian. Dan dia akan diiringi dengan bidadari itu. So saya cakap dia, bukan I minta bidadari itu, Allah nak bagi. Kalau I masuk syurga akan ada banyak bidadari. So dia masam lagi. Dia cakap dia, cakap, yang I sebut tadi tu, bidadari itu, I tak nak Allah bagi kalau I masuk syurga. Tapi you kena tahu, bidadari itu adalah bidadari yang Allah bagi. Tapi di kalangan bidadari itu akan ada satu yang kita panggil ketua bidadari. Lepas tu dia cakap, wow, ada ketua bidadari ke? Saya cakap, ya. Dan ketua bidadari itu adalah you. Baru dia senyum. Saya cakap dengan dia, you tahu tak, bidadari yang Allah bagi dalam syurga kepada lelaki-lelaki yang masuk syurga, kalau tengok ayat surah Al-Waqiah, bidadari itu tak pernah diusir. Maksudnya dia dilahirkan, orang tak pernah sentuh dia, dan dia adalah dara. Okey. Tapi saya cakap, you tahu tak, bidadari dekat syurga, siapa bidadari paling cantik? Dia tanya, tak tahu. Dia cakap tak tahu siapa. Bidadari paling cantik dalam syurga adalah bidadari yang berasal daripada dunia. Dan bidadari yang berasal daripada dunia adalah isteri kita. Apabila kita redha dengan dia, kita ampunkan dia, kita bagi dia line clear lah, dia akan menjadi ketua bidadari kita di syurga nanti. Dan dia bidadari yang paling cantik di kalangan bidadari yang ada. Dia akan duduk paling depan, dan bidadari yang Allah bagi itu akan duduk di belakangnya. So saya cakap, you ketua bidadari yang paling cantik daripada bidadari lain, dan you adalah ketua bidadari yang pandai nyanyi. Kalah semua bidadari. Dia senyum lebar. Tapi saya tak sangka saya dah tak boleh tengok senyuman dia lagi. Allahu Akbar. Saya bukan meratapi pemergian dia, sebab saya redha. Saya sangat redha dengan pemergian dia. Saya sabar dengan ujian Allah ni. InsyaAllah saya cuba kuat. Tapi saya jealous. Saya belum tahu. Walaupun saya bercita-cita untuk mati pada hari Jumaat, walaupun saya bercita-cita untuk mati syahid, saya belum tentu dapat macam apa yang dia dapat. Sebab tu tadi masa saya pergi jumpa dia, sebab dalam cerita ni hanya saya seorang yang menghadap muka dia. Daripada saya awal pergi hantar dia ke hospital, saya berdepan dengan dia, dan sampailah tadi pagi saya yang hadap dia untuk cam muka dia. Muka dia bersih, muka dia berseri, sebab dia akan jadi ketua bidadari saya. Saya bisik dekat dia tadi. Saya cakap, I jealous dengan you sayang. Allah sayang you, orang sayang you, orang doakan you. I belum tentu sayang dapat macam tu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.